Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan dari MRSM. Kita lihat soalan yang pertama. Tentukan sama ada garis lurus negatif 6x tambah 4y tolak 8 sama dengan kosong selari atau tidak pada garis lurus yang menyambung titik 17 dan titik negatif 31. Justifikasikan jawapan anda. Dalam soalan ini kata kunci kita adalah selari. Garis lurus yang selari adalah garis lurus yang mempunyai nilai kecerunan yang sama. Kita lihat garis lurus yang pertama diberi di sini adalah negatif 6x tambah 4y tolak 8 sama dengan kosong. Persamaan garis lurus secara umumnya adalah y sama dengan mx tambah c. Di sini kita akan siasat nilai m-nya. Jadi kita akan tukarkan persamaan kita menjadi bentuk persamaan umum. Di sini kita ada negatif 6x di sebelah kiri bersama dengan 4y dan juga 8. Negatif 8, jadi kita akan hapuskan negatif 6x di sebelah kiri ditambah 6x. Terhapus di sini dan sebelah kanan kita akan tambah juga 6x. Kemudian negatif 8 kita akan hapuskan, kita tambah 8. Kemudian di sini kita akan tambah 8 juga. Kita akan dapat 4y sama dengan 6x tambah 8. Kemudian perkali bagi y adalah 4, kita buang 4 untuk mendapatkan perkali y adalah 1. Kita lakukan operasi bahagi per dengan 4. Kemudian 6 juga kita bahagi dengan 4. 8 juga bahagi dengan 4. Jadi kita akan dapat y sama dengan 3 per 2x tambah 2. Jadi nilai m kita di sini adalah 3 per 2. Seterusnya kita akan cari pula nilai kecerunan ataupun nilai m untuk garis lurus yang menyambungkan titik 17 dan juga negatif 31. Kita ada dua titik, jadi kita boleh menggunakan rumus kecerunan m sama dengan y2 tolak y1 per dengan x2 tolak x1. Jadi di sini kita akan ambil nilai y tolak y, kita ambil titik pertama dan titik kedua ini. Jadi yang mana 1, 2 dan yang mana 1, 1 tu adalah bergantung pada diri kita sendiri. Jadi di sini cikgu akan ambil titik 17 itu mewakili y1 dan negatif 31 mewakili y2. Jadi kita akan ambil 1 tolak 7 per dengan negatif 3 tolak 1. Kita akan dapat negatif 6 per negatif 4 dan kita permudahkan kita akan dapat 3 per 2. Jadi nilai m di sini adalah sama, iaitu 3 per 2. Jadi kita boleh membuat kesimpulan bahawa garis ini adalah selari. Justifikasinya adalah nilai m ataupun nilai kecerunan sama. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah, kita mendapatkan nilai m bagi kedua-dua garis, terdapat 1 markah. Kemudian kita nyatakan dia adalah selari 1 markah dan justifikasi 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 2A. Diberi bahawa songsangan bagi satu implikasi P ialah jika 24 bagi 6 tak sama dengan 4, maka 6 tolak 24 bagi 6 tak sama dengan 2. Ini merupakan ayat implikasi jika P maka Q. Jadi di sini kita perlu nyatakan implikasi P dan diberi di sini adalah songsangan. Di dalam ayat implikasi ini kita ada 4, iaitu implikasi, akas, songsangan dan juga kontrapositif. Implikasi adalah berpasang dengan songsangan, manakala akas berpasangan dengan kontrapositif. Implikasi adalah kita menafikan songsangan. Jadi di sini diberi kepada kita songsangan, maka kita akan menafikan songsangan ini. Untuk menafikan songsangan, terlihat dia menggunakan simbol tak sama dengan. Jadi di sini kita akan tukar menjadi sama dengan untuk P dan kita akan tukar menjadi sama dengan untuk Q ini. Maka jawapan kita adalah jika 24 bahagi 6 sama dengan 4, maka 6 tolak 24 bahagi 6 sama dengan 2. Seterusnya terlihat soalan B. Buat satu kesimpulan umum secara induktif bagi turutan nombor berikut.
Untuk jawab soalan ini, kita perlu cipta satu rumus untuk mendapatkan nilai 1, 9, 55, 193 dan seterusnya. Pertama sekali kita lihat nilai yang sama, iaitu pemalar. Pemalar di sini terdiri daripada tambah 1, semua sama tambah 1. Kemudian seterusnya kuasa 3 di sini. Semua sama kuasa 3. Ini adalah pemalar kita. Kemudian kita lihat pula pun boleh ubah manipulasi. Di sini kita ada dua nilai yang berubah. 0, 1, 2, 3. Kemudian nilai dalam kurungan 1, 2, 3 dan 4. Dan kalau kita lihat, nilai yang berada di dalam kurungan lebih 1 daripada nilai yang berada di luar kurungan. Di sini kita akan tulis N kurungan N tambah 1 tutup kurungan, kemudian kuasa 3 tambah 1. Kemudian kita akan nyatakan N ini adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah dan untuk soalan B, kita akan dapat 2 markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 3, A. Darjah 1 menunjukkan graf Y sama dengan R cos QX untuk X antara 0 sehingga 90 darjah. Nyatakan nilai-nilai bagi P, Q dan juga R. Baiklah, ini merupakan graf bagi cos. Secara umumnya, persamaan umum bagi graf cos adalah Y sama dengan A cos BX tambah C. A merupakan nilai amplitude. Amplitude adalah tinggi graf tersebut. Kalau kita lihat sini, tingginya adalah 3. Sini pun 3. Maka nilai A di sini adalah 3. Seterusnya adalah nilai B. B ini adalah merupakan tempoh. Berapa tempoh graf itu dalam 360 darjah. Iaitu untuk mendapatkan nilai B, kita akan ambil 360 bahagi dengan B. Dan kita akan dapat nilai tempohnya. Dan tempoh di sini adalah 90. Maka nilai B kita akan dapat 4. Seterusnya nilai C. Apakah itu nilai C? C adalah kedudukan graf. Sama ada graf kita berganjak ke atas ataupun berganjak ke bawah. Dan kalau kita lihat darjah 1 ini, graf kita berada dalam keadaan tidak berganjak atas ke bawah. Jadi C-nya adalah sifar. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan untuk mendapatkan nilai P. Kalau kita lihat di sini untuk graf cos, kita bahagikan kepada 4 segmen sudut. Itu 1, 2, 3 dan 4. 4 segmen sudut ini bersamaan dengan 90 darjah. Jadi untuk mendapatkan P, kita ambil 90 darjah bahagi dengan 4. Kita akan dapat 22.5 darjah untuk nilai P. Seterusnya untuk nilai Q. Q di sini adalah mewakili B. Dan B kita dapat di sini adalah 4. Q sama dengan 4. Seterusnya untuk 3 Roman adalah nilai R. Kita lihat di sini, nilai R kita adalah A. Dan A kita dapat tadi adalah nilai 3. Seterusnya kita lihat soalan bahagian B. Darjah 2 menunjukkan sebuah bulatan berpusat O. Tentukan nilai tan theta dan juga sin theta. Sini kita ada bulatan. Untuk mendapatkan tan theta dan sin theta, kita perlu ambil segitiga 90 darjah ini. Dan kalau kita lihat, kita ada koordinat satu titik ini 8 dan juga negatif 15. 8 adalah X dan 15 adalah Y. Jadi di sini panjang tegak adalah negatif 15 dan panjang mengufuk adalah 8. Kemudian kita dapatkan panjang hipotenus ini, iaitu kita ambil 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 kita punca 2. Dan kita dapat 17 di sini. Kemudian untuk dapatkan tan theta, tan adalah tentang per sebelah. Ini adalah sudut kita. Ditentang adalah negatif 15 dan sebelah adalah 8. Jadi jawapan kita untuk tan theta adalah negatif 15/8. Kemudian seterusnya untuk sin theta. Sin adalah tentang per hipotenus. Tentang kita adalah 15, hipotenus kita adalah 17. Jadi negatif 15 per dengan 17.
Jadi kita akan dapat sin theta adalah negatif 15/17. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan bahagian A, masing-masing kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk bahagian B, tan theta 1 markah dan sin theta 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Diteruskan lagi dengan melihat soalan nombor 4. Nyatakan nombor 3 digit yang terkecil dan terbesar dalam asas 5. Seterusnya, hitung beza antara kedua-dua nombor itu dalam asas 6. Baiklah, kita akan dapatkan nombor asas 5 dengan ada 3 digit. Asas 5 terdiri daripada digit 0 sehinggalah digit 4 yang paling besar. Jadi untuk nombor 3 digit yang paling kecil adalah 100 asas 5. Kemudian untuk nombor yang paling besar adalah 444 asas 5. Kemudian kita akan hitung beza antara dua nombor ini. Kita tolak 444 tolak 100 di sini. Kita dapat 443 asas 5. Kemudian asas 5 ini kita akan tukar kepada asas 6. Untuk menukar asas 5 kepada asas 6, kita kena melalui asas 10 terlebih dahulu. Jadi kita akan ambil digit 3, darabkan dengan asasnya 5, kemudian 3 ini tempatnya adalah ratus, iaitu ada 2 kosong. Jadi dia berkuasa 2 di sini. Kemudian tambah dengan 4 darab 5 kuasa 1, tambah dengan 4 darab 5 kuasa 0. 3 darab 5 kuasa 2, kita akan dapat 75 di sini. Tambah dengan 4 darab 5, 20. Tambah dengan 4 darab 5 kuasa 0 adalah 1. 4 darab 1 terdapat 4. Dan kita akan dapat 99 dalam asas 10. Kemudian asas 10 ini kita akan tukar pula kepada asas 6. Untuk tukar asas 10 kepada asas 6, kita akan bahagi berulang 6. Jadi 99 kita akan bahagikan dengan 6. Jadi 99 bagi 6 kita dapat 16 dan baki kita akan dapat 3. Kemudian 16 bagi 6 kita akan dapat 2. Bakinya adalah 4. Kemudian 2 bahagi 6 kosong dan bakinya adalah 2. Jadi jawapan akhir kita adalah 2, 4, 3. Asas 6. Selanjutnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita mendapatkan hasil tolak bagi nombor maksimum dan nombor minimum. Kita dapat 1 markah. Seterusnya kita tukar kepada asas 10 langkah pengiraan 1 markah, jawapan asas 10 1 markah. Kemudian kita tukar pula kepada asas 6 langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 5. Jarum 1 menunjukkan dua set nilai R dan S yang memuaskan R berkadar songsang dengan S kuasa 2. Hitung nilai Y. Di sini kita ada ubahan songsang, iaitu R berkadar songsang dengan 1 per S kuasa 2. Kemudian kita tulis dalam bentuk persamaan, kita letakkan pemalar R sama dengan K per S kuasa 2. Kemudian kita gantikan nilai di sini, R adalah 3, S adalah 2. Di 3 sama dengan K per 2 kuasa 2, kita akan dapat 4. Kemudian kita dapat K sama dengan 3 per 4. Kemudian kita akan tulis balik persamaan kita dengan menggantikan nilai K sama dengan 3 per 4. Jadi R sama dengan 3 per 4 S kuasa 2. Kemudian kita dapatkan nilai Y dan nilai Y di sini adalah R. Jadi Y sama dengan 3 per 4 darab dengan 3 kuasa 2. Dan kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai Y sama dengan 4 per 3. Kemudian dari segi pemberian markah, kita dapatkan nilai pemalar K 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 2 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 6. Diberi satu fungsi kuadratik f(x) sama dengan 4x tolak mx kuasa 2 tambah 8 tolak 3m mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Salah satu punca ialah 1. Cari nilai bagi m. Di sini diberi satu nilai punca
sama dengan 1. Nilai punca ini adalah merupakan nilai X. Jadi kita akan gantikan X sama dengan 1 di dalam fungsi kuadratik kita, iaitu fx sama dengan 4x tolak mx kuasa 2 tambah 8 tolak 3m. Kemudian kita tulis, kita gantikan x dengan 1, 4 kurungan 1 tolak m, 1 kuasa 2 tambah 8 tolak 3m. Kemudian kita samakan dengan kosong. Seterusnya kita terus tekan kalkulator, kita dapat nilai m di sini adalah 3. Seterusnya soalan bahagian B, satu lagi nilai punca. Untuk mendapatkan nilai punca persamaan kuadratik, kita akan menggunakan kaedah pemfaktoran. Kita akan tulis fungsi kuadratik kita dalam bentuk arm persamaan kuadratik, iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi kita akan ambil 4x tolak 3x kuasa 2 tambah 8 tolak 3 darab 3 sama dengan 0. Di mana di sini kita gantikan nilai m yang terdapat sebentar tadi dengan 3. Jadi kita akan dapat di sini 4x tolak 3x kuasa 2 tolak 1 sama dengan 0. Kemudian kita susun semula menjadi bentuk arm, kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 4x tambah 1 sama dengan 0. Di sini kita kena positifkan perkali bagi x kuasa 2. Kemudian sampai tahap ini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita tekan menu, kemudian kita tekan A dan kita ambil polinomial, tekan 2 dan degree 2. Kemudian kita masukkan nilai pertama, 3 sama dengan negatif 4 sama dengan dan 1 sama dengan. Tekan sama dengan, kita akan dapat x sama dengan 1. Tekan sekali lagi sama dengan, kita akan dapat x sama dengan 1/3. Kemudian kita akan masukkan nilai-nilai ini di dalam kurungan. Untuk masukkan nilai dalam kurungan, kita akan terbalikkan simbol. Di sini terdapat 1, maka di sini jadi negatif 1, jadi x di sini. Di sini x sama dengan 1/3, kita akan dapat negatif 1 dan letak 3x. 3 bawah ini merupakan perkali kepada x. Jadi jawapan akhir kita untuk satu lagi nilai punca adalah 1/3. Kemudian kita lihat dari segi pemberi markah untuk soalan bahagian A. Kita samakan fungsi ini dengan sifar, terdapat 1 markah dan jawapan akhir M 1 markah. Untuk soalan bahagian B, kita tulis dalam bentuk arm persamaan kuadratik 1 markah. Kaedah pemfaktoran 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah bagi soalan ini. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 7. Raja 4 menunjukkan sukuan bulatan PRS berpusat R dan segitiga bersudut tegak QRS. Diberi panjang PR dan QR masing-masing 12 cm dan 9 cm. Jadi panjang RS adalah 12 dan sini adalah 9, maka di sini adalah 3. Kemudian kita dapatkan perimeter, iaitu ukur keliling. Kita dapatkan lengkung PS tambah dengan QS tambah dengan PQ. Di sini untuk mendapatkan panjang QS, kita akan menggunakan teorem Pythagoras, iaitu 12 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 kita punca 2, dan sini kita akan dapat 15 di sini. Kemudian seterusnya kita dapatkan pula panjang PS dengan menggunakan rumus panjang lengkung, iaitu sudut 90/360 darab 2 darab pi, dan darab J di sini adalah 12. Kemudian tambah dengan panjang QS 15 dan tambah dengan panjang PQ sama dengan 3. Seterusnya kita tekan kalkulator, kita akan dapat 258/7. Ataupun kita boleh tulis 36.86, ataupun kita boleh tulis dalam bentuk nombor bercampur 36/6/7. Seterusnya terlihat pada dari segi pemberi markah. Kita menggunakan rumus untuk dapatkan panjang lengkung PS 1 markah, kemudian operasi tambah 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Maka seluruh untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 8. Rajah 2 menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka insurans yang ditawarkan oleh syarikat insurans Prihatin. Encik Adam berumur 32 tahun, seorang perokok.
dia mendapat perlindungan insurans hayat sebanyak RM400,000 dengan premium tahunan sebanyak RM1,200. Cari nilai W. Jadi Encik Adam ini merupakan seorang lelaki berumur 32 tahun dan dia seorang perokok. Di sini kita akan dapatkan nilai W. Di sini juga dinyatakan dia mendapat perlindungan insurans hayat sebanyak RM400,000. Jadi untuk soalan A, premium tahunan yang dibayar adalah RM1,200. Untuk mendapatkan premium tahunan, kita akan ambil nilai perlindungan yang dapat di sini iaitu RM400,000 tepa dengan 1,000 sebab nilai mukanya adalah per ribu. Kemudian terdarabkan dengan kadar. Kadar di sini adalah W. Kemudian untuk dapat W, kita terus tekan kalkulator. Kita dapat W sama dengan 3. Kemudian untuk soalan B, mengapakah kadar premium semakin tinggi bagi seorang perokok? Jadi bila seseorang itu seorang perokok, risiko untuk mendapat penyakit adalah lebih tinggi berbanding dengan orang yang tidak merokok. Jadi jawapan kita adalah risiko penyakit bagi perokok adalah tinggi. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah, jawapan A 1 markah dan soalan B 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 9. Darjah 3 menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terbentuk daripada cantuman sebuah kon dan sebuah hemisfera. Diberi tinggi kon ialah 5 kali ganda jejarinya X. Jadi tinggi kon adalah 5X. Soalan A, tunjukkan isi padu gabungan pepejal itu ialah V sama dengan 7/3 pi X kuasa 3. Jadi sini untuk mendapatkan isi padu gabungan pepejal, kita akan tambah isi padu kon dan juga isi padu hemisfera menggunakan rumus yang telah pun diberi dalam ruangan senarai rumus. Rumus kon adalah 1/3 pi J kuasa 2T, kemudian ditambah dengan hemisfera, kita letakkan 1/2, kemudian kita ambil rumus sfera iaitu 4/3 pi J kuasa 3. Kemudian di sini J kita akan gantikan dengan X. Itu 1/3 pi X kuasa 2 dan T di sini adalah 5X. Tambah dengan 1/2 darab 4/3 pi X kuasa 3. Di sini kita akan ringkaskan sebutan bagi persamaan kita. Jadi untuk kon ini 1/3 darab 5 kita akan dapat 5/3 pi. Kemudian X kuasa 2 didarabkan dengan X, dia dapat X kuasa 3. Kemudian untuk sfera, kita ringkaskan 1/2 darab 4/3, kita akan dapat 2/3 pi X kuasa 3. Di sini berhasil tambah 5/3 tambah 2/3, kita akan dapat 7/3 pi X kuasa 3. Jadi kita telah tunjukkan bahawa isi padu gabungan pepejal ini adalah 7/3 pi X kuasa 3. Kemudian untuk soalan B, dengan menggunakan V sama dengan 25151/3 cm padu, hitung dalam cm nilai X. Isi padu gabungan pepejal ini adalah 2515 1/3 cm padu. Jadi kita akan gunakan rumus ini untuk mendapatkan nilai X. Jadi untuk B, kita samakan 7/3 pi X kuasa 3 sama dengan 25151/3. Kemudian untuk dapatkan nilai X, kita boleh terus tekan kalkulator. Pertama sekali kita tekan 7/3, kemudian pi, kita ambil, kita tekan shift, kita tekan pi, kemudian X, kita tekan X dan kita tekan kuasa 3 di sini. Kemudian alpha calculate, kemudian kita tekan pecahan untuk dapatkan nombor bercampur di sini. 2515 1/3. Kemudian kita tekan shift, calculate dan kita tekan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai kita adalah 7. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan bahagian A, kita menggunakan rumus yang betul dan operasi tambah di sini terdapat 1 markah. Dan kita membuktikan bahawa jawapannya adalah 7/3 pi X 3, 1 lagi markah. Dan untuk soalan B, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan lahir 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 10 atau soalan terakhir dalam bahagian A. Uraikan bentuk bagi locus berikut. Satu titik bergerak dengan jarak tetap dari satu garis lurus.
Di sini kita ada garis lurus yang tetap. Okay, contoh, kalau kita lukis garis lurus yang tetap seperti ini, dia ada satu titik yang bergerak dan lokusnya adalah sentiasa bernilai tetap. Jadi, dia akan bergerak seperti ini. Dan jaraknya adalah tetap di mana-mana keadaan pun. Jadi, bentuk lokus ini adalah suatu garis selari. Selanjutnya untuk soalan 10B, pelajar di ruang jawapan menunjukkan pelan lantai ruang dapur yang dilukis dengan skala 1:100. Ruang dapur itu dibina dalam bentuk segi empat tepat ABCD. Encik Kalong bercadang untuk menempatkan seunit pengesan asap di ruang dapur tersebut. Tentukan lokasi pengesan asap itu dengan melukis lokus yang memenuhi syarat-syarat berikut. Kita lihat syarat yang pertama. Lokus pengesan asap berjarak 1.5 meter daripada dinding BC. Kita lihat bahagian jawapan. Pada ruangan jawapan telah pun dilukis lukisan berskala dan panjang DC ini adalah 10 cm dan panjang BC adalah 6 cm. Jadi di sini skala yang diberi adalah 1:100. Dan di sini kita kena dapatkan skalanya kerana kita akan lukis pada jarak 1.5 meter. Jadi kita ambil 10 cm darab dengan 100, kita akan dapat 1000. Iaitu 1000 cm bersamaan dengan 10 meter. Jadi di sini kalau 1.5 meter adalah bersamaan dengan 1.5 cm. Jadi kita akan lukis jarak 1.5 cm dari garis BC ini. Jadi kita akan lukis garis lurus seperti ini, di mana jaraknya adalah 1.5 cm dari garis BC. Lihat pula soalan B. Lokus pengesan asap berjarak 5 meter dari penjuru B. Kita lihat penjuru B berada di sini dan jaraknya adalah 5 meter, iaitu bersamaan dengan 5 cm. Jadi untuk mendapatkan jarak yang sentiasa berjarak 5 meter dari satu titik, dia merupakan satu jejari. Jadi kita kena lukis lengkung. Untuk melukis lengkung, kita menggunakan jangka lukis di mana kita akan letakkan jarum jangka lukis pada B. Kemudian kita akan buka jangka lukis kita sepanjang 5 cm. Kemudian kita buat lengkung seperti ini. Ini lukis kita untuk B. Seterusnya untuk soalan 2 Roman. Tandakan bulat pangkah pada persilangan lokus-lokus berikut untuk menentukan kedudukan pengesan asap itu. Jadi di sini kita akan buat bulat pangkah di sini. Dan seterusnya kita lihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan 10A, kita nyatakan garis selari terdapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, tiap-tiap lokus kita akan dapat 1 markah dan bulat pangkah di sini terdapat 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk perbincangan bahagian B dan bahagian C pula.